Jenazah bekas Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Abdul Ghafur Saleh selamat dikebumi di Tanah Perguruan Islam Kampung Likas pagi tadi. Allahyarham mengembuskan nafas terakhir pada usia 80 tahun di Hospital Gleneagles, Kota Kinabalu tengah malam tadi. Solat jenazah diadakan di Majlis Jamik Kampung Likas. Allahyarham yang memulakan karier politiknya pada awal 1970-an pernah memegang pelbagai portfolio penting. Ini termasuk Menteri Komunikasi dan Kejaraya Sabah selain Ahli Parlimen Kalabakan. Perdana Menteri menerusi Facebooknya mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Datuk Seri Abdul Ghafur Saleh. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan jasa dan pengorbanan Allahyarham akan sentiasa dikenang. Beliau berdoa agar Allahyarham ditempatkan dalam kalangan insan beriman dan beramal soleh. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Noor turut mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham. Beliau menyifatkan Datuk Seri Abdul Ghafur sebagai pemimpin berdedikasi. Takziah kepada keluarga Allahyarham Datuk Seri Panglima Ghafur Saleh. Beliau banyak berjasa kepada negeri dan rakyat Sabah, seorang pemimpin yang begitu dedikasi, dan atas jasa khidmat beliau kepada negeri saya ucapkan terima kasih. Dan kita kehilangan seorang pemimpin dan seorang kawan yang rapat sama-sama di dalam perjuangan ini. Kesepakatan semua pihak diperlukan untuk lindungi hak, integriti dan kedaulatan Sabah. Butirannya bersama Anisia Dawles. Baik, sahih. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor meminta masyarakat global untuk terus bersama Sabah dalam menolak dakwaan tidak berasas waris Kesultanan Sulu yang mengancam bukan sahaja Malaysia tetapi juga prinsip yang menyokong ketenteraman antarabangsa. Beliau berkata keputusan Mahkamah Rayuan Paris di Perancis dan Mahkamah Rayuan Hague Belanda baru-baru ini adalah bukti komitmen kerajaan untuk melindungi hak, integriti dan kedaulatan Sabah. Datuk Haji G berkata keputusan itu juga membuktikan tuntutan yang dibuat oleh mereka yang mengaku sebagai keturunan Kesultanan Sulu itu adalah tanpa asas yang sah. Beliau turut menzahirkan penghargaan atas solidariti yang dizahirkan oleh rakan dan sekutu yang memahami kepentingan menegakkan prinsip kedaulatan dan integriti wilayah. Datuk Haji G berucap melancarkan program Kolokium Timbang Tara Antarabangsa 2023 bertemakan kedaulatan negara dan kekebalan dalam timbang tara komersial di Kota Kinabalu. Beliau turut berterima kasih kepada pasukan penyelidik dan undang-undang kerana telah berjuang tanpa jemu untuk melindungi Sabah dan kepentingan negara dan menolak dakwaan tidak berasas itu. Datuk Haji G juga menghargai sokongan daripada rakyat Sabah dan keyakinan mereka bahawa Sabah adalah dan akan sentiasa menjadi sebahagian daripada Malaysia. Jelasnya dengan bersatu padu, ia dapat memastikan generasi masa depan dapat mewarisi negara yang menghargai kepelbagaian, menghormati sejarahnya dan menjunjung prinsip keamanan dan kestabilan. Sabah menyokong penuh usaha untuk meningkatkan aktiviti ekonomi dan memupuk pembangunan modal insan, seterusnya mengekalkan dan mengembangkan pelaburan jangka panjang ke negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata ekonomi Sabah telah kekal berdaya tahan dan terbukti dengan fakta bahawa dari 2020 hingga 2022 Sabah telah memperolehi pelaburan bernilai 11.5 bilion ringgit dengan 89 projek yang menjana 4,500 peluang pekerjaan. Datuk Haji G berkata daripada 11.5 bilion ringgit itu, 9.2 bilion ringgit terdiri daripada pelaburan langsung asing FDI dan 2.3 bilion ringgit lagi adalah pelaburan domestik. Beliau turut memaklumkan bahawa projek Keluli Hijau Bersepadu bernilai 19.6 bilion ringgit di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang dijangka mewujudkan lebih 10,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi untuk masyarakat setempat. Datuk Haji G menyatakan demikian pada persidangan dan pameran modal insan kebangsaan NHCCE 2023 wilayah Borneo di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan timbalannya, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan.
Datuk Haji Ji berkata dengan siapnya projek Lebuh Raya Pan Borneo ditambah pembinaan Fasa 2 dan Fasa 3 projek pembinaan Sarawak Sabah Link Road SSLR, ekonomi kedua-dua negeri akan terus berkembang. Bagaimanapun, katanya kedua-dua negeri memerlukan modal insan yang dinamik untuk mengekalkan dan mengembangkan pelaburan untuk jangka masa panjang. Lebih 950 perwakilan melibatkan 40 pempamer hadir dalam persidangan yang diadakan selama 2 hari itu. Majlis Ugama Islam Sabah Muiz dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins diminta mengaktifkan semula pengajuran program kesenian Islam dengan melibatkan golongan remaja. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ia penting demi meningkatkan penghayatan terhadap ajaran Islam sebenar. Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata pada masa sama penganjuran program seumpama itu dapat mengembalikan semula kegemilangan program-program kesenian Islam di negeri ini. Beliau berucap merasmikan Karnival Kesenian Islam dan Tamasya Sukan Muiz dan Jahins Mujas di Dewan Saada Wisma Muiz Kota Kinabalu. Sementara itu, pengarah Jahins Datuk Saiful Zaman Sanggul memaklumkan tahun ini 10 kontingen mengambil bahagian dalam Tamasya Sukan tersebut yang mempertanding 16 acara sukan. Antaranya bola tampar, bola sepak, bola jaring dan badminton yang bermula hari ini hingga 8 Julai ini. Ya, sekian berita dari Sabah petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan khususnya dalam negara, kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Sahih. Terima kasih, Anne.